kebangsaan. Saya rasa saudara fungsi sampai ke topik ini, saya percaya masyarakat dunia kini melihat umat Islam di Malaysia. Kita melalui peranan yang diberikan oleh kerajaan, melalui sektor industri, hendaklah mempercayai sistem ini terlebih dahulu. Hendaklah kita memulakan langkah pertama kita dengan meminjam untuk membeli kenderaan melalui sistem kewangan Islam. Apabila hendak membeli rumah, ambillah sistem kewangan Islam. Ketika nak memilih kad kredit juga, pilihlah sistem kewangan yang berasaskan syariah. Biasanya pelanggan yang datang ke tempat Khairul, malah syarikat Khairul dia katakan sudah mengendalikan lebih 100 juta ringgit Malaysia dalam transaksi yang dilangani itu. Dan adakah mereka datang kerana mereka sudah begitu percaya, ataupun mereka datang masih lagi meminta nasihat, adakah ini yang terbaiknya, saya ada dana sebanyak ini, adakah saya, bagaimana persepsinya itu? Ya, saudara fungsi, usahawan yang datang untuk meningkatkan pelaburan, biasanya mereka sudah membuat homework mereka. Di manakah sumbernya yang mereka harus optimumkan keuntungan. Setelah beberapa pengalaman mereka, kajian melalui hubungan baik dengan beberapa institusi misalnya, mereka yang datang mengakui dengan saya bahawa mereka tertarik dengan sistem kewangan Islam kerana ada 3-4 perkara pokok. Yang pertamanya yang telah saya gariskan ialah kerana sistem kewangan Islam ini berbeza dengan sistem kapitalis, sistem konvensional, kerana tiada unsur riba dan tiada unsur spekulatif. Yang dikatakan sistem riba itu ialah sistem yang menekan, sistem yang menekan sehingga menjerat keuntungan seorang peniaga atau usahawan. Sistem spekulatif pula sudah terbukti boleh meruntuhkan ekonomi dunia seperti yang pernah dilakukan. Tidak bersandarkan aset nyata, hanya nombor di dalam komputer. Jadi yang pertama itu sistem ekonomi Islam sudah menang. Maknanya 1-0 di situ. Kedua adalah melalui etika. Sistem ekonomi Islam itu etikanya jelas. Ianya berkaitan dengan ketelusan. Tidak ada yang disebut sebagai sama-sama ataupun gharar dalam bahasa Arabnya. Tidak ada maisir, tidak ada unsur-unsur perjudian, tidak ada penindasan, tidak ada zulum. Jadi kalaulah begitu indahnya sistem ekonomi Islam yang bukan saja diyakini oleh orang Islam, malah juga diyakini oleh orang bukan Islam. Jadi kita harus melihat ini sebagai yang mungkin persoalan seterusnya, bagaimana nak melahirkan lebih ramai orang yang pakar, orang tempatan yang pakar dalam sistem kewangan pasaran Islam ini, dan juga boleh kita mengeksport talent ataupun bakat-bakat ini supaya mereka lah yang akan memajukan sistem pasaran dan rangkaian yang bermula mungkin di Kuala Lumpur tapi berakhir di mana juga di pelosok dunia. Itu kita bincangkan selepas ini. Menurut laporan yang saya baca, ada banyak laporan yang berbeza-beza, tapi salah satunya mengatakan bahawa aset bersandarkan syariah atau kewangan Islam di seluruh dunia di hujung 2007 itu bernilai 640 bilion dolar Amerika. Dan ada yang mengatakan bahawa pertumbuhan pasaran ekonomi Islam ni sekitar 15 ke 20%. Jadi tidak berapa tahun lagi jumlahnya akan mencecah trilion dolar Amerika. Dan dengan hayunan tsunami yang menghancurkan sistem konvensional di barat itu, mungkin ia juga akan menghayun lonjakan untuk terjun ke dalam sistem kewangan Islam. Adakah Malaysia sudah bersedia dengan melahirkan modal-modal instan, kepakaran-kepakaran tinggi, sama ada dalam institusi maupun di luar melalui pengalaman dalam bidang ini? Pada pandangan saudara Khairul, kerana sekarang sudah ada syarikat yang nak berkembang keluar, tentunya masalah modal instan itu perlu difikirkan. Ya.
Saudara pengurusi, persoalan ini memang menjadi kadang-kala satu polemik, kerana dalam usaha kita hendak mengembangkan sistem kewangan Islam bukan saja di rantau Asia, malah di seluruh dunia, kita harus hatta wajib mempunyai sumber manusia, human capital yang secukupnya. Saya percaya perkara ini berlaku dengan pesat, di mana saya lihat kebanyakan institusi-institusi kewangan telah mula mendapatkan ataupun membangunkan sumber dalaman mereka. Dan saya juga dapati ramai di kalangan penggiat dalam industri kewangan Islam telah mula menghantar pelatih-pelatih mereka mendalami sistem kewangan Islam bukan saja di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa, kerana instrumen kewangan Islam seperti Al-Mudarabah, Al-Musyarakah, Ijarah sebenarnya adalah satu sistem yang tepat, tetapi memerlukan kemahiran tinggi. Tidak boleh bersikap sembrono, kerana ia mestilah jelas dan tidak ada unsur-unsur gharar, unsur-unsur kesamaran. Berbalik kepada persoalan itu, saya fikir ini adalah masa yang tepat untuk kita melonjakkan human capital, supaya apabila negara ataupun dunia telah bersedia menerima sistem ekonomi Islam sepenuhnya, kita di Malaysia boleh menjadi peneraju. Kita tidak boleh mengharapkan negara-negara lain mencuri keupayaan kita. Kita tidak boleh membiarkan negara-negara yang kecil bilangan umat Islamnya akhirnya tertonjol dalam sistem ekonomi Islam kerana kealpaan kita. Oleh kerana sistem ekonomi ini telah pun sebati dengan kita, kita mengambil lewa, dengan izin kita take for granted, take for granted, dan membiarkan akhirnya produk-produk berasaskan syariah ini diketuai oleh mereka yang bukan Islam. Dan saya percaya trend ini pun sudah mula berlaku. Kebimbangan kami sudah mula nampak dalam industri. Nampak bahawa orang bukan Islam memahami, boleh belajar, memahami dan seterusnya yakin bahawa sistem ekonomi Islam ini adalah terbaik, dan mereka telah pun meletakkan kedudukan mereka sebagai seorang pakar dalam sistem ekonomi Islam. Tanpa prejudis, kita boleh lihat di Malaysia terlebih dahulu siapakah yang mengetahui sistem perbankan yang berasaskan Islam. Adakah kita perlukan lonjakan? Kita tak boleh hanya beransur-ansur dalam hal ini, kerana peralihan ekonomi tu, hayunan ke atas tu mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa. Dan adakah kerana kekurangan inspirasi ataupun idola ataupun role model itu, kerana masih lagi kalau kita tanya ibu bapa dan pelajar, mungkin 3 teratas itu tidak disebutkan bidang perkhidmatan ekonomi Islam ni, sama ada secara ahli ekonominya, ahli perbankannya maupun ahli guamannya. Dalam hal ini malah kadang-kadang kalau disebutkan nak ambil undang-undang syariah tu, maka dilihat nak kerja apa lepas tu. So adakah itu yang kurang sebenarnya, ataupun ramai yang sudah berkesedaran tapi institusi latihan itu yang kurang, atau bagaimana? Persoalan berkenaan dengan role model ataupun kekurangan contohan untuk kita membangkitkan kesedaran umat Islam berkenaan pentingnya ini memang sesuatu yang perlu ditangani segera. Saya melihat perkara ini sebagai satu budaya. Kita mungkin terperangkap dengan budaya ataupun budaya mahu bekerjaya yang popular saja. Mahu menjadi seorang doktor, mahu menjadi seorang accountant, mahu menjadi seorang peguam, tetapi tidak dikhususkan. Kalau mahu jadi seorang accountant itu, jadilah seorang accountant yang mahir dalam undang-undang Islam, dalam accounting Islam. Kalau mahu menjadi seorang peguam itu, kalau boleh menjadi mikro lagi, iaitu peguam yang mahir terhadap sistem perbankan Islam. Ini bertitik tolak daripada budaya dan pemahaman ilmu. Saya kira selepas ini, selepas kita mendepani
era globalisasi, saya harap dan saya yakin ibu bapa di luar sana mula melihat kejaya ataupun prospek dalam sistem ekonomi Islam ini adalah sesuatu yang sangat cerah, lalu menggalakkan anak-anak mereka dari peringkat usia remaja supaya menanam cita-cita bahawa satu hari nanti mereka mahu menjadi pakar keuangan Islam. Cairo sendiri, syarikat Cairo Group of Associates tentunya memerlukan orang-orang baru untuk menerus ke pasaran luar ni. Ya, pasti kami menilai potensi di peringkat awal lagi. Saya pergi ke universiti, saya bertemu dengan dekan-dekan. Saya mahu bertemu dengan pelajar-pelajar yang di tahun akhir. Saya menemu dega mereka, bertanyakan nuansa pemikiran mereka. Sekiranya mereka itu sesuai, saya ambil sebagai pelatih industri. Saya beri pendedahan 6 bulan, 7 bulan. Saya bagi pendedahan secukupnya. Sekiranya sesuai, saya serapkan. Pandangan masa depan, ramalannya, tekaan, jangkaan dan perkiraan untuk 5 tahun, 3 hingga 5 tahun itu peluangnya amat cerah sekali. Cerah, sangat. Ia adalah umpama blue ocean yang disebut lautan yang sangat biru. Okey, saya perlu hentikan di sini kerana itu saja masa yang ada, tapi saya yakin Cairo Group of Associates akan meneruskan banyak lagi usaha. Terima kasih. Mari kita harap ekonomi perkhidmatan yang kita hendakkan itu banyak berpaksikan pada sektor seperti ini. Terima kasih kepada saudara Khairul, terima kasih kepada anda yang telah menonton. Nak tahu lebih lanjut lagi, hantarlah email kepada saya di sudutpandang@astro.com.my. Boleh saya panjangkan pada saudara Khairul ataupun Google saja Cairo Group of Associates, mungkin boleh jumpa. Saya jumpa blog yang menarik juga tentang staf ataupun warga kerja Khairul ni. Dan terima kasih, selamat malam.